jangan pandang dalam perasaan benci. Walaupun benci, jangan pandang benci. Sebab kalau pandang benci, semua yang saya ajar tak boleh masuk dalam diri kamu. Itu pesanan dia. Jadi tak benci, rasa benci pun jangan bencilah. Pura-pura tak bencilah, supaya pelajaran itu akan masuk dan kita dapat hazdam pelajaran itu dan simpan dalam otak kita dan boleh keluarkan pada waktu peperiksaan. Itu pun dipanggil berkat. Kan? Berkat ni penting. Kan? Kadang-kadang kita tak guna, kita belajar bukan main bertungkus lumus ya. Tapi kalau tak ada berkat daripada seorang guru, mungkin guru tidak reda dengan ilmu yang diajarkan pada kita, mungkin kita tak sampai ke mana. Berbanding dengan orang yang nampaknya tak berapa sangat rajin, tapi sebab guru merelakan ilmunya, kan, lebih-lebih lagi kalau ada pengerasnya, jadilah murid itu lebih baik daripada kita. Kan? Nampak beza dia. Dan yang ketiga ya, kita tak boleh elehkan sama sekali pada ilmu. Tadi guru, tuan punya ilmu tu, yang nak menyebarkan ilmu tu. Yang ini kepada ilmu tu sendiri kita tak boleh nak elehkan. Jangan elehkan sama sekali. Sebab bila kita elehkan satu ilmu, memang kita tak boleh faham ilmu tu. Start aja kita kata, tasawuf ni susah benar lah, aku nak memahamnya. Lagipun ataupun, alah, berapa belajar tasawuf ni, ni tolak dunia ni semua ni, ini tak guna ni semua. Memang kita tak akan faham. Belajarlah tasawuf tu, macam mana pun tak boleh faham. Tasawuf memanglah susah nak faham pun, kita elehkan dia lagi, jadilah dia. Begitu juga mata pelajaran yang lain, ilmu yang lain. Contohnya mathematics, sains. Banyak pelajar-pelajar kita, Melayu-Melayu kita ni, bila sampai pada maths dan sains ni, dia dah elehkan awal-awal. Eleh, aku tak pandai lah benda ni. Habis. Jangan kata eleh pada awal, walaupun rasa tak pandai. Kita cuba buang eleh tu daripada hati kita, supaya dia boleh menyerap. Dan boleh conjust ya? Dan akhirnya boleh menyebabkan kita faham dan mahir sesuatu bidang tu. Dan yang seterusnya, perkara yang keempat yang kita tak boleh nak katakan eleh ni, ialah kepada diri sendiri. Jangan kata diri sendiri eleh. Engkau ni kan tua, macam mana pun kau makan, kau takkan gemuknya. Eleh, memang tak gemuk. InsyaAllah tak boleh gemuk lah dia. Sebabnya, kita dah elehkan, kita tak yakin pada diri kita sendiri. Dan diri kita ni, kita ada dua hati, tuan-puan. Ada hati besar, ada hati kecil. Hati besar, banyak temberang. Hati besar ni lah, ya, yang selalu mengangkat-ngangkat kita ni. Yang cuba membohong-bohongi lah. Sedangkan hati kecil kita ni selalunya lebih jujur daripada hati besar. Kadang kita boleh cakap besar, cakap hebat, kan? Aku boleh buat ni, aku boleh buat ni. Tanpa bantuan kau orang semua, aku boleh buat. Hebat, besar betul. Hati kecil kata, aku, kalau dia suruh buat, mampus aku. Tak boleh buatnya. Nampak tak? Perasan tak? Selalunya kita akan kata macam tu. Memanglah, itu bagus juga untuk memotivasi diri. Tapi, kita kena ingat, ada satu lagi hati kita yang kecil ni. Yang kecil ni selalunya jujur. Jadi, bila kita dah elehkan hati kecil, hati kecil dia cepat kecil hati. Laki dia kecil hati. Bila dia kecil hati, dia tak boleh function. Badan kita, struktur tubuh kita, ya, anatominya, dia boleh bertindak banyak dalam badan kita ni secara automatik. Tanpa campur tangan kita. Kita tak tahu menahu pun, badan kita boleh bertindak seperti itu. Contoh, bila kita makan ubat, kan, apa kita ambil tahu macam mana ubat tu pergi ke mana? Kita sakit kaki, kita makan pil, masuk dalam perut. Apa kita tahu pil tu pergi ke mana, pergi ke kaki kita masa bilanya? Tak tahu kan? Tahu-tahu dah sembuh saja. Siapa punya kerja? Badan kita punya kerja. Pandai dia carikan kat mana penyakitnya. Kena dengan ubatnya, selesai kita, sembuh kita. Begitu juga hal eleh ni tadi. Kita jangka macam tak ada apa-apa. Alah, eleh, apa salahnya? Kita pun letak kat hati kecil kita. Nah, tu dia. Dia berada dalam ni, dia automatik, dia gerak. Dia masuk dalam kepala, masuk kat badan, masuk kat tangan dan segala-galanya. Akhirnya, jadilah kita tak pandai segala-galanya. Tangan kanan pun tak reti, tangan kiri pun tak reti. Dahlah keseluruhan diri kita ni, akhirnya jadi tak reti sama sekali. Sebab kita telah memperlekeh, mengelehkan diri kita sendiri. So, pantang eleh, ya, juga kepada diri sendiri. Dah berapa tu? Okey, yang pertama saya ulang balik, kepada ibu bapa, ya, ibu bapa. Kedua, kepada guru. Jangan elehkan guru. Ketiga, kepada ilmu. Jangan elehkan ilmu. Yang keempat, diri sendiri. Dan yang akhir ni yang paling besar, tuan-tuan. Awas, kalau elehkan yang ini, ada harapanlah
ada harapan lah. Apa dia? Yang kelima, jangan sama sekali elehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan elehkan. Kita mungkin tanya diri kita, bila masalah aku elehkan Tuhan? Tak adalah. Kau mengarutlah, mana aku ada elehkan Tuhan, mana aku berani. Please, sesetengah daripada pergerakan kita, perbuatan kita banyak mengelehkan Tuhan. Macam mana? Cuba kaji, cuba lihat, cuba fikir, cuba renung, cuba tengok. Saya bagi contoh. Ini sekadar contoh, tak ada kena-mengena dengan sesiapa, tak ada kena-mengena. Just contoh. Satu hari kita tengah relax kat rumah kita, elok je relax kan. Tak ada buat apalah. Entah macam mana tiba-tiba azan kedengaran di masjid berhampiran. Kita pun buat dek aje. Kita tak kata eleh. Kita buat dek aje. Apa tu? Tak mengelehkan Tuhan tu. Nampak tak? Itu salah satu perbuatan. Kalau saya nak contohkan, banyak lagi perbuatan kita yang mengelehkan. Cuba tengok Quran kita kat rumah tu. Berapa lama kita tak buka, tak elehkan Tuhan tu. Itu baru sentuh perkara-perkara yang kecil. Banyak lagi. Jadi tuan-puan, walaupun kita, saya sebut jangan elehkan Tuhan, perhati juga perbuatan kita. Sebab perbuatan kita barangkali lebih hebat daripada perkataan kita. Perbuatan kita mungkin lebih hebat daripada perbuatan kita. Dan tuan-tuan, akhir sekali saya nak share kata-kata ini ya. The power of Allah is so great to get our self relief and inner self motivation, but it is so great to create trouble to your very life. Faham ke? InsyaAllah kita akan bertemu kembali jika ada kesempatan, jika ada rezeki, ada masa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.